Ramadan. Kali ini saya akan membincangkan tentang puasa di bulan Ramadan dan masalah kesihatan. Apakah berpuasa di bulan Ramadan memberi risiko kepada masalah kesihatan? Dan masalah kesihatan yang bagaimana biasanya dikaitkan dengan risiko apabila seseorang berpuasa di bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita biasa mendengar sahabat handai, kaum keluarga, jiran tetangga bercakap tentang masalah gastrik yang berlaku pada bulan puasa atau apabila seseorang itu berpuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, perkataan gastrik itu sendiri adalah merupakan atau bermakna perut. Permasalahan yang dialami seperti sakit di seluruh hati, rasa doya, hilang selera makan, muntah atau hilang berat badan adalah berkaitan dengan fungsi perut. Penyakit yang biasa dikaitkan dengan amalan berpuasa adalah gastritis, iaitu keradangan dalam perut, peptic ulcer disease yang boleh berlaku pada permukaan perut atau usus kecil yang dipanggil duodenum, dan juga masalah gastroesophageal reflux atau cecair perut yang akan mengalir semula ke salur penghadaman seseorang makan dalam kuantiti yang banyak atau pada keadaan-keadaan tertentu. Ini adalah 3 masalah kesihatan yang biasanya dikaitkan dengan amalan berpuasa yang berpanjangan. Kajian menunjukkan bahawa mereka yang mengalami masalah peptic ulcer disease atau gastritis mungkin boleh mendapat simptom atau gejala apabila melakukan amalan berpuasa yang berpanjangan. Apakah penyebab masalah peptic ulcer disease ini? Peptic ulcer disease atau masalah luka dalam perut atau dalam usus ini boleh disebabkan oleh jangkitan yang dipanggil H. pylori atau keadaan asid yang berlebihan di dalam perut. Faktor lain menyumbang kepada penyakit peptic ulcer ini adalah seperti menghisap rokok, pengambilan alkohol dan juga pengambilan sesetengah jenis ubat penahan sakit seperti Ponstan, Indosit yang diambil apabila seorang mengalami sakit-sakit otot, sakit-sakit sendi. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada di kalangan kita yang mengalami tanda dan gejala seperti sakit dan pedih di ulu hati, rasa tidak selesa, rasa hilang selera makan, sebelum bulan Ramadan haruslah digalakkan untuk berjumpa dengan doktor untuk penyiasatan lanjut, dan harus ditentukan sama ada seseorang itu mempunyai masalah seperti gastritis, peptic ulcer disease atau gastroesophageal reflux disease. Semua permasalahan ini ada rawatan untuk memulih dan mengurangkan komplikasi. Seseorang yang mengalami masalah berkaitan dengan perut ini boleh mengambil ubat-ubatan untuk mengurangkan asid di dalam perut dan boleh menjalani ibadah puasa seperti biasa. Tetapi apabila seseorang menjalani ibadah puasa dan mendapati tanda dan gejala semakin bertambah teruk, maka seseorang haruslah berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan penilaian dan nasihat jika seseorang mengalami penyakit seperti gastritis, peptic ulcer disease dan gastroesophageal reflux disease ini ingin berpuasa. Sebaik-baiknya seseorang itu mendapatkan pemeriksaan dan nasihat doktor yang benar. Masalah seterusnya berkaitan dengan bulan Ramadan adalah jangkitan COVID-19. Sebagaimana yang kita
sedang alami. Kita berada pada tahun ketiga, kalau tak silap saya, pandemik COVID-19 atau COVID-19, dan masih ramai di kalangan kita yang dijangkiti COVID-19. Persoalannya, adakah pesakit yang dijangkiti COVID-19 selamat untuk berpuasa? Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, setakat hari ini belum ada laporan kajian mengenai pesakit yang dijangkiti dan amalan berpuasa di bulan Ramadan. Namun, jika seseorang dijangkiti oleh virus COVID-19 ini, beliau perlulah mendapat nasihat doktor yang merawat sama ada beliau sesuai untuk menjalani ibadah puasa atau tidak. Secara amnya, pesakit yang dijangkiti COVID-19 atau COVID-19 ini mengalami berbagai-bagai peringkat, tidak sama dari seorang dengan seorang yang lain. Ada yang tidak bergejala, sihat seperti biasa. Ada yang bergejala ringan, hanya mengalami sesema, sakit tekak dan sedikit batuk-batuk. Ada yang mengalami gejala yang sederhana seperti demam yang berpanjangan, cerit-berit atau muntah, dan ada yang mengalami gejala yang lebih teruk sehingga memerlukan bantuan oksigen atau bantuan alat pernafasan. Pesakit ini boleh dikategorikan kepada kategori 1, 2, 2A, 3, 4 dan 5. Pada amnya, mereka dalam kategori 3, 4 dan 5 akan dimasukkan ke hospital dan mereka mungkin memerlukan ubat-ubatan yang berjadual yang tidak membolehkan mereka untuk berpuasa. Untuk mereka di dalam kategori 2B, contohnya seseorang yang mengalami demam yang tinggi atau seseorang yang mengalami cerit-berit yang berterusan atau muntah yang berterusan, mereka juga tidak digalakkan untuk berpuasa kerana mereka perlu minum air yang banyak untuk memastikan hidrasi mereka terjamin. Ya. Jadi sekiranya mereka yang mempunyai demam yang tinggi atau cerit-berit dan muntah yang berterusan berpuasa, ini boleh memudaratkan keadaan kesihatan mereka. Tapi mereka yang dalam kategori 1 atau kategori 2 yang ringan boleh melakukan ibadah puasa. Masalah kesihatan seterusnya yang saya suka bincangkan pada sesi kali ini adalah masalah diabetes mellitus. Ya. Ramai di kalangan rakyat kita menghidap masalah penyakit diabetes mellitus atau lebih dikenali sebagai penyakit kencing manis. Adakah mereka ini sesuai untuk berpuasa? Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah, pesakit diabetes ini perlu dilakukan penilaian dan dikenal pasti sama ada keadaan mereka stabil untuk berpuasa atau mereka adalah dari kalangan berisiko tinggi. Pesakit kencing manis yang stabil boleh menjalani ibadah puasa dengan sedikit pengubahsuaian kepada waktu pengambilan ubat-ubatan atau dos ubat-ubatan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapat khidmat nasihat daripada doktor yang merawat tuan-tuan dan puan-puan. Amalan pemakanan yang sihat perlu sentiasa diamalkan, terutamanya mereka yang mengalami penyakit diabetes sepanjang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagi sesetengah pesakit diabetes yang telah ada komplikasi atau didapati keadaan penyakitnya tidak stabil, maka pesakit dalam kategori berisiko tinggi ini tidak digalakkan untuk berpuasa. Contohnya, sekiranya keadaan tahap gula dalam darah pesakit ini terlalu tinggi dan beliau mengalami simptom seperti letih, lesu, terlalu dahaga dan selalu membuang air kecil, maka pesakit ini tidak boleh menjalani puasa kerana ini merupakan risiko untuk beliau mendapat
juga pesakit diabetes yang telah mengalami komplikasi berat pinggang terpaksa menjalani dialisis. Mereka ini juga berisiko untuk mendapat komplikasi seperti hypoglycemia atau kekurangan gula dalam darah. Maka kumpulan pesakit ini juga dikatakan berisiko tinggi dan tidak digalakkan berpuasa. Sekiranya pesakit-pesakit ini mahu mencuba untuk berpuasa, pesakit-pesakit ini harus tahu tanda-tanda bahaya. Contohnya, tanda-tanda kekurangan gula dalam darah seperti berpeluh-peluh, rasa lapar, menggeletar dan terasa seperti mahu pitam. Maka pada ketika itu seseorang wajib berbuka puasa. Begitu juga dengan pesakit diabetes yang lain. Pada bila-bila waktu sekiranya mereka mengalami tanda dan gejala kurang gula dalam darah, mereka mesti berbuka puasa pada ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sampai ke penghujung rancangan. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagai rumusan kepada 3 masalah kesihatan yang saya bincangkan sebentar tadi, bagi mereka yang mengalami masalah peptic ulcer disease, gastritis atau gastroesophageal reflux disease, mereka boleh mengambil ubat-ubatan untuk menurunkan asid di dalam perut dan dengan ini mereka boleh menjalani ibadah puasa dengan selesa dan selamat. Bagi mereka yang mengalami jangkitan virus COVID-19 pula, bergantung kepada keadaan sama ada mereka tidak bergejala iaitu tahap 1 atau bergejala ringan iaitu tahap 2A. Bagi kategori ini mereka boleh berpuasa. Manakala mereka yang dari kategori yang lebih serius atau lebih teruk, mereka adalah tidak digalakkan untuk menjalani ibadah puasa dan mereka boleh berbincang dengan doktor yang merawat apakah mereka ni sesuai untuk berpuasa. Seterusnya, bagi mereka yang mengalami masalah diabetes mellitus atau lebih dikenali dengan kencing manis, doktor akan melakukan penilaian dan menentukan kesesuaian seseorang pesakit sama ada mereka ini stabil dan boleh berpuasa atau mereka mungkin berdepan dengan risiko komplikasi sekiranya mereka berpuasa. Jadi, bagi mereka yang stabil dan boleh berpuasa, pada kebiasaannya doktor akan membuat sedikit mengubah suaian tentang waktu pengambilan ubat-ubatan dan dos ubat-ubatan yang perlu diambil. Pada kebiasaannya, dos waktu sahur akan dikurangkan daripada dos yang biasa. Dengan penerangan ini, saya berharap ianya dapat memberi maklumat untuk dijadikan sebagai panduan kepada pesakit dan para penonton di luar sana. Dengan ini, saya sudahi sesi kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.